Okey, Assalamualaikum. Untuk tips hari ini, saya nak berkongsi tentang macam mana kita boleh siapkan report ya, dengan cara yang paling cepat dan tepat ya, menggunakan Excel pivot punya function. Jadi untuk demonstrasi ini saya akan ambil satu data umum daripada Kementerian Pendidikan yang ini ada senarai sekolah rendah dan menengah as of January 2020. So kita download data ni. Saya ada download tadi. So kita tengok senarai sekolah web KPM. Okey, ini file dia. Okey, dalam file ni ada senarai sekolah, nama sekolah, sekolah kebangsaan Toh-Tan Dewa dan sebagainya, mengikut negeri, PPD, pejabat pendidikan daerah, peringkat rendah atau menengah, jenis sekolah, kod sekolah dan sebagainya lah, postcode, tapah, ni semua koordinat dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tengok data ni, keseluruhan data ni ada 10,218 data atau 10,218 sekolah di Malaysia. Kalau cara lama tu, kalau macam saya sendiri, cara lama saya, kita akan sortkan satu-satu kan. Jadi kita akan tengok, kalau nak tengok Johor saja, tengok Johor dan sebagainya. Tapi sejak beberapa tahun yang lepas saya dah discover pivot, saya berupaya untuk dapatkan orang kata summary apa yang ada dalam data-data sekolah ni lagi cepat. Saya tunjukkan Okey. Jadi syarat yang pertama, kita kena dapatkan data yang clean. Jadi selalunya apa saya akan buat, saya akan copy semua data-data ni, Ctrl C untuk copy, dan saya akan pastekan di Excel yang baru, Ctrl N untuk buka file Excel yang baru, dan saya akan right click paste sebagai value. Ini data-data dia lah, data-data tadi. Okey. Yang pertama kita kena buat adalah kita kena jadikan table ni sebagai table Excel. Saya akan bagi tahu kenapa kita buat begitu. Dia punya shortcut table adalah Ctrl T. Jadi dia akan tanya table ni ada header ke tak. Header ni tajuk-tajuk dia, kalau ada kita klik ada, dan dia akan tukar color standard yang warna biru macam ni. Color ni kita boleh tukar lah kalau kita tak minat biru tapi ini standard. Kalau dah tukar jadi Excel table, dia akan warna biru macam ni. Seterusnya kita pergi sekali lagi tab insert ni, kita pergi kat pivot table, atau dia punya shortcut adalah alternate NV, Alt NV. Dia akan tanya nak create dekat mana, new worksheet, klik OK saja. Okey, ini adalah interface untuk pivot table Excel. Kalau perasan ada 4 kotak di sini, filter, column, rows dengan values. 2 yang ni selalu saya pakai lah, ini yang paling utama sekali. Kalau kotak ni hilang, just klik balik dekat sini, dia akan keluar. Kalau kita hilang, kita klik balik dekat sini. Okey, dekat sini pula adalah tajuk-tajuk dekat table tadi. Kalau kita perasan kan, kita ada negeri, PPD, peringkat, jenis, kod sekolah, nama sekolah dan sebagainya. Dia akan keluar dekat sini. Jadi kalau saya nak tahu di Malaysia by state ada berapa banyak sekolah dalam data tadi, kita tarik nama sekolah dekat sini, dia akan keluar terus. Johor ada 1189 dan sebagainya. Dan selalunya kalau nak sort dia, kita boleh sort dia alphabetically, A to Z or Z to A, atau kita boleh pergi dekat sini, right click, sort paling banyak sekolah atau paling sikit sekolah. Ikut keperluan masing-masing lah ya. Okey, kemudian saya nak tunjuk pula apa function yang lain-lain kotak ni, kolom ni contohnya. Jadi kalau kita tarik negeri pergi sini, pivot akan baca begini. Dia akan baca memanjang macam ni. Kalau kita tarik dekat filter pula, kita boleh pilih, saya nak tengok wilayah saja, dia akan keluar wilayah saja. Ini adalah function kotak ni lah. 4 cara ni saja yang ada dalam
pivot table. Okey, jadi kalau kita nak guna sorting untuk dua kriteria pula. Sebagai contoh, saya nak tengok juga jenis sekolah ni dia peringkat apa? Peringkat menengah, peringkat rendah. Kalau saya letak di kolom dia akan jadi begini. Kalau saya letak di filter, saya boleh check untuk menengah sahaja. Ya. Ataupun kalau saya boleh letak dekat bawah ni, dia akan bagi tahu lah Sarawak menengah ada berapa dan sebagainya. Jadi dia drag and drop function sahaja. Okey. Selain daripada itu, salah satu cara lain untuk buat filter ni, macam filter ni, kita juga boleh buat begini. Kalau kita buang peringkat ni, okey, peringkat ni dah tak ada, kita boleh pergi insert slicer peringkat, dia akan keluar macam ni pula. Pun salah satu cara untuk tengok. Jadi kalau kita nak buat presentation, kita kata okey, sekolah menengah sahaja, ini dia punya bilangan. Rendah saja, ini dia punya bilangan. Kalau kita clear filter, kita akan dapat semua. Ini pun satu cara untuk sortkan data-data tersebut. Kalau hilang, klik balik dekat sini, dia akan keluar. Kalau tak perlu ni, kita akan keluar. Okey. Sekarang ni, satu lagi trik yang saya selalu dapat untuk dapatkan data. Contohnya kalau kita tengok dekat sini, kita sort paling kecil. Wilayah Persekutuan Labuan ada 10 sekolah menengah. Apakah sekolah-sekolah tersebut? Ada beberapa cara untuk kita tengok. Satu, kita boleh tengok wilayah persekutuan. Kita boleh tarik. Kita nak tahu nama sekolah yang ada dekat situ. Kita tarik bawah rows ni dekat negeri. Dia akan bagi tahu college vocational dan sebagainya. Satu cara. Satu cara lain, kita boleh klikkan. Kita tengok nama sekolah. Dia akan keluar sama juga. Okey, kalau kita tak nak, kita keluarkan saja. Okey, satu cara lagi, dekat nombor 10 ni, kalau kita double klik, dia akan bagi tahu 10 sekolah dalam Labuan. Okey. Okey, ingat tak tadi bila saya cakap kenapa saya jadikan dia table dahulu? Sebab apa? Kalau kita tak jadikan dia Excel table, apa-apa data yang kita sambung selepas tu, dia tak akan auto update. Jadi contohnya, katalah ada satu sekolah baru dekat Malaysia ni, nama sekolah SM Faizal Jusri. Dan sekolah ni adalah di PPD United States kononnya. Jadi dia automatik akan update bila kita klik refresh. Ada satu sekolah baru dekat sini. Dan kalau kita tengok sekolah apa, dia akan bagi tahu sekolah Faizal Jusri. Dia akan auto update. Ya. Jadi selalunya saya akan buat report. Contohnya saya akan bagi tahulah ini adalah contoh, kalau ini adalah kita punya pegawai. Ini adalah bilangan sales yang dia buat bulan ni pun boleh. Macam ini dia boleh jadi dalam bentuk number atau boleh jadi dalam bentuk duit dan sebagainya. Kita yang buatkan report tersebut. Tajuk dekat atas ni pula kita boleh type sendiri. Kalau contohnya kalau kita nak tukar sebagai negeri, kita type saja negeri. Kalau kita nak biarkan kosong, tekan space saja. Yang ini kita boleh buka bilangan sekolah contohnya. Dan gambar ni kita boleh bagi dalam bentuk yang lawa sikit lah. Kita boleh copy ni. Dan kita boleh taruhkan dalam report kita. Contohnya, dia akan bagi tahu pecahan dan sebagainya. Itu selalunya cara untuk saya buatkan report ni. Ada juga function-function lain. Contohnya kita boleh insert juga chart untuk bagi tahu sekolah, ya, dan sebagainya lah. Jadi basically ada banyak lagi sebenarnya yang kita boleh pergi lebih mendalam kalau kita tahu asas pivot ni. Jadi untuk tutorial kali ni saya tunjukkan dulu asas pivot. Key dia adalah cari satu data yang kita boleh play around, practice, dan kita drag and drop dekat kolom, dekat filter supaya kita lebih faham function dia, kita lebih faham macam mana nak baca summary data ni. Dan kemudian mungkin di video akan datang saya akan
cuba sharekan lagi macam mana kita boleh kombinasikan pivot ni dan cara-cara lain untuk kita automate kerja kita. Sebab pivot ni dekat Excel pun ada, dekat Google Sheet pun ada. Kat Google Sheet nanti saya akan buat satu tutorial juga. Yang bagusnya pivot yang dekat Google Sheet ni tak payah klik refresh, dia memang online auto update. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan buat video tutorial yang lagi sekali. Jadi untuk hari ini setakat ni saja. InsyaAllah jangan lupa subscribe channel saya untuk dapatkan tips-tips lain di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum.